Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Saham is good, saham is cool. Saham is also an investment tool. Scheme cepat kaya, don't act the fool. Labur dekat saham, get paid in full. Tak payah nak stress, buka CDS. Tak payah bajet besar kalau nak invest. Saham senang faham, tak payah nak stress. Orang biasa-biasa pun boleh invest. Saham kecundang kalau tak ada ilmu. Sebab tu belajar dengan AAA dulu. Study fundamental dan technical. Jangan terus jump, itu typical. Kalau melabur, kena ikut trend. Duit takkan beranak kalau simpan kat poket. Tak payah modal besar, own company besar. Cita-cita besar, boleh untung besar. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Dah buka CDS, jangan takut nak invest. Dah belajar ni best, boleh buat rugi less. Sebelum nak earn, kita kena learn. Supaya invest, nanti duit tak burn. Jangan tamak, jaga emosi. Orang tamak memang selalu rugi. Tak payah kelulusan, tak payah college degree. Suri rumah pun boleh buat benda ni. Kena berani, ambil tahu ekonomi. Rugi tu pasti, boleh minimalkan rugi. Boleh berdagang kalau banyak masa. Boleh melabur kalau tak ada masa. Tak ada masa, kena cari masa. Ini untuk simpanan hari tua. Jadi marilah, ini patuh syariah. Duit banyak nanti boleh amal jariah. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Selamat, mudah, patuh syariah. Melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Selamat, mudah, patuh syariah. Melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Labursaham.com. Labursaham.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah, bertemu kita lagi pada sesi Breaking News hari ini 5/11 tahun 2020. Apa khabar semua? Didoakan moga dipermudah keterusan. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada anda yang memberi salam. Alhamdulillah. Dengan nikmatnya sekejap je kan, berjenjelik dah masuk minggu pertama bulan November. Dan nak habis dah masuk hari Khamis, besok Jumaat. Dah masa berlalu. Itu pantas sekali. Allahu Akbar.
Alright, moga segala urusan kita dipermudahkan dari hari ke hari, insya-Allah, dan jauh daripada bawa penyakit COVID-19. Allahu Akbar. Alright, alhamdulillah hari ini kita bersiaran sekali lagi, dan perkembangan terkini kalau kita lihat dari segi keputusan presidential election di Amerika Syarikat semakin menuju ke penghujungnya. Yang mana ketika ini kalau mengikut statistik yang saya perolehi, Joe Biden mendahului Donald Trump 264 berbanding 214. Joe Biden hanya memerlukan lagi 6 seat, 6 tempat saja lagi untuk dinobatkan sebagai Presiden Amerika Syarikat yang baru. Tetapi kita tahu macam-macam boleh jadi, dan Trump juga tak akan duduk diam diri. Dia politiknya tuan-tuan ni, dia sana menang, yang ni menang, tak menang sikit, dia tak habis-habis, tak selesai masalah politiknya, sama je di mana-mana pun. Jadi kita masih menantikan keputusan rasminya nanti. Tapi buat masa ni Joe Biden mendahului Donald Trump 264, dan sebab itu kita lihat malam tadi pasaran saham di Amerika Syarikat, di Wall Street membuat lonjakan luar biasa, terutamanya indeks Nasdaq. Nasdaq looking good, luar biasa kenaikan yang berlaku. Jom kita tengok apa yang berlaku di pasaran, update terkini keadaan politik seat yang dimenangi antara Joe Biden dan Donald Trump. Dan kalau kita lihat dari segi pergerakan pasaran global pada malam tadi, kita dapat lihat major indices yang ada. Wall Street malam tadi membuat lonjakan, dan pada pagi ini pasaran hadapan terus juga positif, walaupun ada sedesus mengatakan bahawa Donald Trump cuba membuat tindakan mahkamah atas mungkin belum jangka boleh akan tewas, tetapi kita dapat lihat bagaimana pasaran bertindak positif. Malam tadi Dow Jones melonjak sebanyak 367 mata. Nasdaq, dah lama tak tengok kenaikan Nasdaq ni sampai 430 mata. Kenaikan lebih daripada 3%. Dan bukan sekadar di pasaran US, kalau kita small cap, Nasdaq, S&P 500, semua looking good. Agak menarik untuk kita perhatikan. Begitu juga di Eropah, suasana hijau ceria di seluruh dunia. Di seluruh dunia so far so good, ceria, termasuk di Bursa Malaysia semalam. Ini yang berlaku. Dan kalau kita lihat, ini milestone mungkin saya nak sharekan sedikit. Dan seperti saya katakan, bukan sama ada kita boleh gunakan Dow Jones Index, tapi saya suka nak gunakan S&P 500 Index untuk melihat apa yang berlaku. Dan kalau anda lihat kadang pasaran saham naik dan turun, bukan naik, but interestingnya setiap kali kejatuhan akan berlaku kenaikan. Ini dah saya kata, sekiranya kita bijak mengambil peluang, setiap kali berlakunya kejatuhan, di situ akan wujud peluang. Dan ke manakah S&P 500 akan pergi selepas pengumuman rasmi dia buat tentang kemenangan ataupun bakal presiden yang baru atau presiden yang lama, macam-macam boleh saya tak cerita, nak kata keputusan rasmi lagi, dan masih belum ada keputusan rasmi. Tapi dapat lihat kenaikan demi kenaikan, setiap kali berlaku kejatuhan pasaran kembali, kita termasuk yang terkini. Kita dapat lihat S&P cuba untuk melepasi paras tertinggi dalam sejarah. Inilah magicnya, magicnya pasaran saham. So itu yang berlaku dalam pasaran saham di Wall Street. Dan pagi ini kalau tengok pasaran hadapan di negara-negara Asia, Jepun, Hong Kong, nampaknya juga bertindak balas positif di atas apa yang berlaku di Amerika Syarikat. Kita dapat lihat pada pagi ini US futures telah pun meningkat sebanyak hampir menuju ke 100 mata. US teknologi apakah bakal kembali ke 12,000 mata? Luar biasa ni. Dan begitu juga kita dapat lihat saham-saham di negara China, futures market di Hong Kong 400 mata, di China 200 mata, luar biasa. Jadi kesan daripada apabila kestabilan politik di Amerika Syarikat, dan agak sukar untuk diramal kalau kita lihat siapakah, kalau kata drum lead semalam pun dapat lihat pasaran bertindak balas positif, dan lepas tu Biden lead lah pun nampak positif. Sebab tu saya katakan siapa menang pun sebenarnya di Amerika Syarikat, kebiasaannya seperti mana saya kongsikan sebelum ini, biasanya pasaran bertindak balas secara positif. Alright, dan interestingnya kalau kita melihat S&P 500 VIX, S&P 500 VIX ketika sebelum ini pada minggu lepas kita dapat lihat kenaikan yang sangat tinggi. Kenaikan yang sangat tinggi. Kalau tengok VIX Index, mana VIX Index? Ni VIX Index, sama tu? VIX Index 29 semalam 5 mata jatuh. Ini menunjukkan positif. Setelah dia agak volatile for the past 1 week, kalau kita lihat for the past 1 week,
volatility tentang volatility index ini agak tinggi sebenarnya kalau sampai 1 bulan pun, nampak tu? Luar biasa dan kembali. Adakah dia masih tinggi? Masih tinggi 30 ni. Adakah kita patut selesa dengan keadaan semasa? Tidak semestinya. Kerana kalau based on VIX index dia daripada 37 turun ke 29, satu petanda yang positif, satu petanda yang baik. Tetapi dia masih berlega-lega di tahap 30 menunjukkan pasaran masih volatile. Pasaran masih naik dan turun yang agak luar biasa kesan daripada keadaan persitaran yang berlaku. Yang kita sedia maklum. Yang pertama, rapat dengan pilihan raya masih belum mendapat kata putusnya. Bila-bila masa kita akan nantikan siapakah yang akan diumumkan sebagai Presiden Amerika Syarikat. Kedua, hari ini kita akan nantikan apakah yang akan diputuskan oleh Federal Reserve. Right? Federal Reserve, apakah arah tuju monetary policy yang akan dibuat di Amerika Syarikat? Apakah stimulus package yang akan diumumkan bagi terus merancangkan ekonomi? Sekiranya ada good news daripada Federal Reserve, saya percaya pasaran berkemungkinan akan terus membuat lonjakan. Tetapi sekiranya tiada gula-gula, tiada gula-gula yang ditawarkan, berkemungkinan pasar akan kembali volatile. Ini FOMC meeting yang akan dinantikan pada hari ini. Begitu juga hari ini ada initial jobless claim. Besok mungkin kita ada non-farm payroll data. Minggu pertama pada setiap bulan, hari Jumaat akan diumumkan. Begitu juga COVID-19 yang nampaknya masih belum reda. Dan bajet 2021 yang dinantikan oleh rakyat Malaysia pada hari Jumaat. Jadi pastinya kalau kita lihat banyak lagi katalis-katalis yang perlu keluar satu demi satu sebelum kita lihat pasaran kembali reda. Kerana kalau saya lihat dari segi VIX so far so good, tetapi kalau saya lihat dari segi keadaan fear index yang lain, saya dapat saksikan fear and greed index yang lain keadaan masih dalam keadaan fear. Dia fear factor tu masih ada. Sebab itu volatility tu masih wujud. Alright? Sebab saya menggunakan CNN punya fear and greed index yang ada untuk melihat keadaan semasa dalam pasaran. Alright? Jom saya tunjukkan. Cuma the greed tu dah ada lah. Greed momentum dekat S&P 500 tu so far dia daripada hari tu dia lebih kepada keadaan fear. Tapi market momentum nampaknya telah berubah menjadi greed. Itu tanda yang positif lah. Market volatility hari tu fear. Sekarang market volatility dah neutral. Yang tadi kan 30 ni bukan satu tahap yang rendah, tetapi dia stabil. Dia boleh dekat 25 to 30. Dulu di bawah 15 points, but now dia lebih kurang 25-30 tu consider dia neutral. Tapi dia macam-macam boleh jadi but lagi dari segi stock price breadth, dari segi stock price strength, masih ada fear factor di situ. So menunjukkan bahawa pasaran masih volatile. Right? Belajar sesuatu pagi ni tentang data-data emotion dalam pasaran saham kita. So itu yang berlaku. But interestingly, kalau kita lihat semalam di Bursa Malaysia, saham-saham healthcare, saham-saham teknologi masih terus menjadi tumpuan para pelabur, para pedagang. Ada hari ini kalau lihat watch list yang diberikan oleh pihak bank juga nampaknya seperti nampaknya saham-saham yang sama masih diberi tumpuan. Jadi kita akan go through saham-saham yang akan kita go through. Tapi apa yang saya boleh katakan, semalam Menteri telah mengumumkan bahawa harga ceiling bagi vaksin COVID-19 RM87.50 dan Malaysia bakal menerima vaksin batch pertama dijangka pada bulan Mac tahun 2021. Apakah vaksin telah ditemui? Apakah vaksin telah ditemui? Sedangkan tak ada desas-desus pun yang rasmi. Tapi apakah ini akan menjadi katalis kepada sektor healthcare, di mana syarikat-syarikat timbangan vaksin akan mendapat sambutan atau mendapat tumpuan para pelabur, para pedagang. Sama-sama kita nantikan. Kita go through some stock yang telah pun nampaknya pergerakannya semalam kesan daripada pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri. Alright? Jadi saya tak nak melengah masa sebab Syazwan nampaknya bersama dengan saya juga pada pagi ni. Jadi saya Wan, mungkin boleh update sikit apa yang berlaku di indeks yang ada. Kita mungkin tengok indeks luar, indeks Dow Jones, Nasdaq, S&P, begitu juga KLCI dan juga healthcare sector semalam. Teknologi pastinya saya percaya akan terus mendapat buruan para pelabur pada hari ini. Evergreen sector nampaknya kembali hangat di pasaran.
dapat lihat semalam banyak saham-saham teknologi bermerajalela kan. Begitu juga dengan saham healthcare, saham-saham vaksin semalam saya lihat juga mendapat tumpuan para pelabur, para pedagang. Dan selain itu juga gelar sektor, saya percaya sekali lagi saya ulang, right, menanti apakah yang akan diumumkan dalam bajet 2021, apakah akan wujudnya windfall tax terhadap syarikat-syarikat ini. Atas sebab itu kita dapat lihat saham glove masih mendapat tekanan jualan, walaupun tak ada tekanan jualan yang kuat, tetapi masih ada tekanan jualan sebab itu saham-saham itu masih dalam keadaan negatif. Alright, silakan Wan untuk kita lihat perkembangan indeks petunjuk pasaran kita. Sambil tu tolong bantu saya share. Okey, kita 1,700. Saya nak lihat 1,000 like at least minimum hari ni. Dan sementara tu alumni semalam belajar sesuatu malam tadi. Alright, saya harap you all belajar malam tadi, patutnya kelas kita sampai 10.30. Berlarutan sampai jam 11 malam. Masya-Allah, tabarakallah. Sabtu Ahad ni you ada kelas lagi. Teruslah belajar dan terus belajar, buat homework. Apa pesan Hafiz Tokyo dan pesan saya? Kata Hafiz Tokyo, kau ingat bila aku pesan buat homework tak nak buat. Bila Hafiz kata jangan beli kalau tak buat homework. Kan baru macam sentak bunyi dia. Okey, kau silakan Wan. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dah selamat pagi. Okay, hari ini kita akan tengok apa yang kita boleh anticipate daripada pergerakan indeks-indeks di Bursa Malaysia dan juga komoditi serantau dan juga kripto. Tapi kalau saya suka sekali saya nak tekankan atau bagi lebih tumpuan kepada indeks-indeks ni sebabkan kita punya indeks serata menunjukkan a good reversal semalam sampai dekat channel premier klien kami. Saya post dengan ayat sehijau warna daun. Betul. Macam orang pilih dah semalam tu sebenarnya. Itulah. Ini masalah juga bila pasaran naik macam tu pun dia dah tak tahu nak pilih mana, nak di mana ni kan. Sebab apa homework tak buat. Bila homework tak buat, saham buat reversal naik ke atas dah kelang kabut. Akhirnya terciduk dia punya bahagia lagi. Dia retailer dan pasaran ni pelik betul lah manusia retailer ni kan. Ya, betul Haji. Bila peluang datang dia takut. Bila peluang tu tak datang, bila saham jatuh dia sedih. Bila naik pun dia sedih sebab tak tahu nak buat apa. Itulah orang kata dalam saham ni kita kena belajar kontrol emosi. Bukan sekadar macam yelah tekan beli pandai tekan beli, pandai tekan jual, tapi at the end of the day kita jadi orang yang asyik terburu-buru. Kita kena kenal lah diri kita ni siapa dalam saham ni. Okay, so kita tengok ACE Index. Macam FBM ACE ni antara sektor yang favourite saya lah sebab kan kebanyakan company di dalam indeks ini dia adalah mid and small cap. So bukan nak kata senang kaya, dia kena bezakan tau. Dia antara sektor yang kalau dia punya sektor dia gerak, memang kebanyakan counter di dalam indeks ni dia akan gerak. So dah 3 hari dah melakukan kenaikan. Dia buat hammer di sini. And then semalam dia cuba retest balik dia punya line resistance yang dah support become broken, become resistant. So adakah dia boleh menujah semula? Sebab kebanyakan counter dalam ACE Index ni adalah teknologi. Jadi kita boleh tengok lebih kurang pergerakan dia. Almost the same. Betul, nampak saham-saham bawah ACE ni antara yang aktif semalam, antaranya adalah saham AT, saham Iris juga aktif didagangkan di bursa semalam. Saham KG Group, ini semua saham-saham Techfast, Murmur. banyak Ucrest, itu antara saham-saham Magpie. Ini semua saham-saham yang dalam kategori ACE market. Ucrest, banyaklah sebab tu indeks tu membuat lonjakan. Dan anyway, inilah saham sektor biasanya dikuasai oleh pelabur-pelabur runcit tempatan. Dan untuk hari ini juga RHB memberi Ucrest, Solarvest, Evergreen dan Wegmans. So ni ada semalam dah sebut dah. Oh, semalam dah sebut. Semalam saya dengan Fazal, saya ingat Wegmans, saya nampak Wegmans, saya nampak Evergreen, saya nampak saham-saham bukan rapat dengan lumber, bukan rapat dengan furniture didagangkan. Adakah dia naik sebabkan harga lumber menaik semula? Sila kita tengok apa yang berlaku. Lumber futures kita boleh gunakan investing.com. Sebab saya difahamkan hari itu ada rally in this sector. Adalah kenaikan, nampaklah. Nampaklah sikit
Ni macam orang kata sinar-sinar. Sinar dunia tu. Adalah cubaan naik semula. Okey, jadi minat kembali semula. And what about SolarVest? Kenapa tiba-tiba counter solar ni dia nak dekat bajet ni tiba-tiba ada movement? Tu menarik. SolarVest Samadin pun saya nampak macam ada cuba pergerakan Samadin Group. Betul. Dia solar juga. Dia adalah satu IPO yang baru sahaja ditawarkan, and sebenarnya harga untuk membeli sebenarnya bawah, jauh rendah. Tapi dia cap up, open tinggi sangat. Jadi penurunan sebanyak paling tinggi ke paling rendah dia almost 50%. Ngam-ngam. Ngam-ngam. Kalau kita adalah guna ilmu trading the charts, Ji, ni saya tak tahu nak cakap, best gila kot kalau pergi kelas-kelas macam ni, menambah bawah tu adalah reversal candle setelah mengalami kejatuhan. Betul. Buy on dip. So Itulah 56 pergi ke 60. Not bad. At least 10%. Not bad. Macam ni lah kot saya rasa. Oh, kau punya optimistik tu luar biasa. Kagum aku. Kan? Okay, dia mengejar kat puncak tu dia beli kan. Dah saham tu naik 100% dia kejar. Dia betul tercedor tu. Kan? Sedangkan saham ni memberi IPO ni memberi pulangan 100%. Pada hari sesi pertama dagangan. Dan first day candle alumni, nampak tak? Saya ulang. Bila first day candle keluar candle merah, jangan masuk. Jangan. Even Haji, 15 minit pertama pun bahaya. 15 minit pertama pun get out. Get out. Gap out dah merah. Don't chase. Lepas tu jangan kejar. Tapi nak kejar juga kan, macam mana? Okay. Itu sama dia. Tapi RHB semalam pun saya lihat membuat satu report tentang SolarVest. Hari ni nampaknya SolarVest dalam radar. Dia ada breakout Haji. Ada breakout resistant. Tapi masih sideways lah bagi saya. Ya, breakout resistant the nearest. For short dia kena term keluar dulu daripada 1.3 tu. Betul. Dia ada this what you call consolidation phase. Kan masih consolidate di bawah. Tapi dulu Haji raya kan SolarVest. Ya, ni pun antara saham yang memberi pulangan ratusan peratus kepada para pelabur. Kepada mereka yang sabar. Tak sabar tak boleh. Betul. IPO dia 35. Nampak paling tinggi kan. Raya lah siapa yang ada. Tapi kenapa Wan? Kenapa saham solar ni tiba aktif? Apa kena dengan bajet? Apakah bajet ini akan fokus pada green technology? Itulah didesas-desusnya sebabkan bila kita tengok bajet 2020 yang lepas kan, kalau kita tulis green energy, memang sudah ada bajet for that. Green tax exemption pada dulunya previous government katanya tax exemption until 2033. Tapi kita tak tahu sama ada the current government carry out this same policy. Tapi sekiranya tax exemption saja tak cukup, kita perlukan grant, kita perlukan insentif atau peruntukan untuk kembangkan lagi, untuk improve lagi this solar punya inisiatif. And saya difahamkan jika Biden menang, counter solar and energy pula akan mendapat booster. So saya tak tahulah, maybe dia across the board punya sentiment. Jadi macam kalau benda tu berlaku, mana tahu. Sebab kalau sekarang ni kalau kita buka Al Jazeera, dahsyat Haji, saya pun tengok kan neck to neck memula. Tapi perlu 4 saja lagi vote. Betul. Dahsyat. Dan nampak tu Biden wins more votes than any candidate in US history. 71 juta. Luar biasa tu. Mana kali ni pun dia orang vote lah. Ramai rakyat Amerika juga keluar mengundi. Mungkin selama ni tak keluar mengundi. Itu kita lihat saham-saham yang antara yang diberikan oleh pihak RHB. Dan saya tengok ada tak saham-saham. Mungkin Wan kita boleh tengok saham-saham pharma. Saya lihat saham-saham berkait rapat dengan vaksin semalam agak aktif didagangkan di bursa. Seperti Bintai, seperti Wang Genting, Pharma Niaga, Dio Farma. Ya. Saya lebih sikit minat pada Dio Farma sebab market cap dia lagi besar daripada Pharma Niaga and dia leader. Tapi ada banyak laggard dalam sektor vaksin ni seperti Bintai, seperti Kanger. Even kita tengok walaupun Dio Farma ni melakukan reversal, kita tengok
dia volume dia tak adalah sepadu yang kita harapkan, tapi this is kira good lah. Kalau macam contoh yang dah pergi kelas saya Ahad lepas, saya pun dah ajar pada mereka jangan kejar risk yang tinggi, bahaya. So kat situ kalau tengok you punya entry ialah 38 menggunakan kaedah breakout, maknanya you wait for breakout, right? Betul. Tapi carta cantik, dari segi uptrendnya sangat cantik, dari segi patternnya sangat cantik. Very uptrending stock. Apakah mampu untuk berada di 53 size semula dalam masa terdekat? Wah, sama-sama cantik. Ini dah 2 hari saham vaksin aktif. Hari Selasa kita tengok di Pharma cantik, Bintai Kiden juga semalam membuat reversal. Ramai tanya saya semalam, macam mana Haji masuk? Saya tengok tu kan reversal. Astagfirullahaladzim. Kan? Haji mata Haji dah 20 tahun tengok market tau. So macam ini makanan lah, ini makanan. Kan? Pintar. Kangaroo ni kangaroo ni antara yang masih belum jalan, tapi ada reversal lah kan. Ini saham jahat sikit lah. Ini saham penny ni susah sikit lah. Adalah kot sini dia punya range dia. Masih consolidate lah. Maknanya betul-betul melantul semua di tahap sokongan 14 sen. Right? Pharma Niaga. Oh, not bad. Looking good. Not bad. Tapi sebab dia lagi mahal daripada Dua Pharma kan. So baik go for Dua Pharma Yeah. Tapi dia tak beli Dua Pharma juga. Dia nak beli Kangaroo. Oh, dia nak beli kalau boleh paling murah lah dalam sektor vaksin. Tapi Haji, saya lagi terkejut. Ada yang dia kata kenapa saya tak boleh beli solution. Lepas tu saya dah pening lah Haji. Sebab apa dia tak perasan ada simbol syariah ke tak? Allahu. Solution malah cantik, syarta uptrend, cuma tak patuh syariah. Banyak tuan benda yang halal, janganlah sibuk benda yang haram tuan. Kan sedap sangat ke benda haram tu. Pelik lah. Yang halal kami banyak, nak juga yang haram. Astagfirullahaladzim. Ini bukan alumni kita ni. Ni semua selatan Jepun. Okay, so kripto sama berkait rapat dengan anyway semalam kalau ada segi aset digital juga, Bitcoin breakout 14,000. Oh, luar biasa. Ethereum menunggu masa nak breakout. Bila nak breakout ni? Kan? Dia nak ada booster lagi. Ripple pun masih sideways. Ethereum ni kita nak breakout lah. Okay, itu saham dari segi aset digital. Let's go through saham-saham teknologi pula semalam. Teknologi kalau kita ramai peminat semalam, peminat Techfast, peminat Amelus, JF Tech, JHM. Kan? Best lah. Vivocom, whatever lah, ini pun dah saham yang consolidate punya pertumbuhan luar biasa. Ni Techfast tapi pancit dah sebab dah naik, dia turun, dia naik kuat semalam dan dia pull back balik, dia agak kuat juga. Tapi Haji, kalau kita join kelas trading the chart, dia akan nampak chart ni cantik pattern dia, cantik. Consolidate, breakout, pullback, breakout. Ni breakout future high ke kan? Saya tak perasan. Yes, saya dah ada indikator dia tulis 52 high dah. Okay. Cuma semalam ekor panjang, seller masuk balik. Sebab kenaikan yang sangat laju. Sebenarnya dia dah buat breakout pada 2 hari lepas. Pada hari Isnin. Betul. Selasa dia naik sampai. Selasa dia tolak lagi, Rabu cubaan lagi, tapi dia berehat. But looking good sebab dia dah cubaan breakout. Cuma bagi dia pull back before kita re-entry. Nampak tak tuan-tuan? Alumni, kalau ada 2 hari 2 batang dia naik, zoom kan, yang zoom yang 1D chart tu, ya. Nampak tak? Dia dah naik banyak kan. Dia dah buat 3 hari. Kalau 3 hari naik setel, jangan kejar. Walaupun dia breakout, dah risk you dah besar. From 45 sen, 46 sen, dia pergi ke 70 sen. Banyak tu. Berapa persen dah tu. Jadi tunggulah dia rehat kan. Perhati saham ni, buat homework saham ni dan tunggu any reversal signal untuk kita masuk balik pasaran ni. Kita nak kena tahu. Ini masuk homework yang perlu dibuat. Bukan main sonok-sonok kejar je. Kan? Ini main saham main apa? Main-main ke? Nak main kejar-kejar ke? Main kejar-kejar pergi main polisentri lah. Kan? Ini pelaburan saham bukan permainan. Bagi aku zat je ni. Kan? Main sibuk nak main saham. Main-main jawabnya. Betul. Ayat-ayat tu kita kena jaga. Kan? Ingat permainan, nak main pergi main polisentri kat luar. Polisentri. Okay, so selain tu Techfast, kita ada Price Berhad juga tapi dia kuat main jugalah. Saya sebenarnya itulah, walaupun dia keluar kat screener ni, saya pun tengok chart, saya kurang sikit minat. Tapi kalau dia ada satu minat kuat
dia dah buat a real starting uptrend, boleh consider. Kita kena faham juga bukan semua counter kita nak masuk tanpa sebab. Betul. Sebab kita bukan beli nombor, kita melabur dalam bisnes. Right. Semalam juga saya nampak saham Magpie make a comeback. Really surprise me. Saham ni yang agak volatile sebenarnya. Dahsyat. Apa dia buat saya tak tahu. Masih uptrend Dia ada dia pagi-pagi dah gerak je. Lepas tu dia steady. Yang ni selalu pattern cantik. Ya. Dia steady pattern je. Cantik. Oh lala. Kita tengok Magpie. JCY semalam peminat JCY. JF Tech, JHM. The J counter DNO, the J counter. DNO pun breakout semalam. Dia pull back balik. DNO. Cantik lah. Banyak. JSM. Banyak lah Haji. Allah, pening lah nak beli mana ni Haji. Allah. 53 saya breakout. Banyak saham yang ada Wan. Kita tengok. Alamak, banyak lah. Sebelum ni kita ada 18. Not bad. Kita ada Vivocom, Telfast, Gats, Spring breakout semalam. Perabot. Ya tak cakap. Saya nampak furniture punya group ni. Spring dia nak buat all time high balik sebab dia IPO baru juga. Okay, Spring Art nak breakout balik. Okay. Cantik. Kita dapat tadi tengok sana dia. Spring Art dari good way. Evia Board. Ini semua nampak tak? Itu saya kata banyak saham-saham kita dapat dengan furniture ni. Forward. Miko. Miko. Haji bukan ada kenangan sangat manis dalam Miko ni Haji. Saya ingat lagi. Miko ni sampai birthday cake saya, alumni bagi saya cake Miko. Kan? Ada simbol Miko. Macam-macam dia orang ni. Okay, Miko. Kita ada Legenda. Tak nak Legenda ni property. Lihat masih dah rendah. Haji, ni pattern apa ni Haji? Dia rehat. Ini paper tidur. Tiba-tiba dia break up macam tu kan. Right, Chin Hin, Lihen. Latitude pun sama kan? Dia buat iklan ni kan? Kat highway je kan? Dahsyat. JHL breakout. JHL 50 all time high Technically yes. Kalau kita buka all, tak. Tak. Menuju. Soon. RM3 jauh lagi. But breakout JHL system. Banyaklah Ini yang breakout. Dari segi semalam ada tak screener BTST semalam petang semalam? Ada. Yang kulihat hijau tu. Kita boleh tengok dekat sini BTST. Kita ada tadi AT, Iris, GDEX, Vivocom. Okey, sekali lagi saya dengan pihak Sri Ahmad Academy ingatkan ini bukan buy call. Ini hanya screener atau menunjukkan saham-saham menggunakan algoritma yang ada, tapi akhirnya technical. Dari segi technical, kita lihat dari segi technical. Right? Ucrest pun cubaan breakout semalam 16 tu. Yang halus padu kembali. Times reversal. Banyaknya saham ya Allah. Okay. So kita ada lagi berapa minit ni pasal nak dibuka ni Wan? Stand by. 1 minit je lagi Haji. Sambil tu tolong bantu saya share. Share like. Okay. Dia kalau tak ada 1000 like kita tak buat dah minggu last. Dah ada orang tanya kelas trading the charts kita ada bila? Trading chart minggu depan. Mana kita punya poster trading chart bersama Kak Dima kepada alumni. Boleh daftar sekarang. Dan insyaAllah alumni The Protege saya akan buka pendaftaran untuk The Protege, recharge The Protege dalam masa terdekat. Kita benarkan kita akan berikan komitmen fee yang rendah untuk mereka recharge 3 hari kelas semula. Pasal telah pun dibuka. Let's go through top gainer kita. FNN. Penta, MPI. Ni semua saham-saham terdapat dengan teknologi glove sama masih sama. Pharma Niaga. Times, tahniahlah kepada pemegang saham Times. Naik lagi. Dia Pharma pun naik lagi. Naik lagi RM4 je. Bintai belum lagi masuk top 30 gainer. Masuk top gainer kita tengok momentum. Kalau tengok yang keluar ada screener momentum. DNO. Tapi ini belum ada lagi volume. Maksudnya saya masih awal. Dia kena 5 minit, lepas 10 minit baru saya guna. Tapi so far kita reda dulu.
Ya, kalau kita tengok even itulah screener ni Allah banyak sangat lah Haji. Lepas tu kena fokus. Kena fokus. Ada screener RHB kita, ada apa-apa yang breakout pagi ni awal-awal? Oh, kalau kita tengok kan, kita ada Salute. Baik pagi banyaknya. Ya, ni saya filter bullish je. NGGB, Magpie, Jetiasa, LPG. Oh, Evergreen, dia gap up. Okay, nice. Asia, sawit. Tak, saya nak peladangan. Perangan ni saya menanti masa je bila nak bergerak. TSH. TSH. Tiasa. Ini saham-saham mungkin rapat dengan peladangan ni. Tengok indices kan. Allah, aku lihat hijau. Lihat hijau 7 mata. Wah, pagi-pagi 256 counter. Dahsyat lah. 7 points up. Haji satu indeks je merah Haji. Apa dia? REITs je merah. REITs je merah lah. REITs ni defensif, orang tak masuk. Bila market bagus. Betul. Itulah kalau kita top 30 aktif volume. Top aktif, nak tengok apakah saham saya aktif di bursa pagi ni. BJ Corp berjaya. BJ Corp lah muncul kat situ. Tak syariah, tak apa. 80 masih aktif. Iris. Ya Allah, masih saham-saham murah lah. Masih saham-saham murah. Vivocom ni tak berhenti-berhenti ni. Ya Allah. Kalau kita tengok sikit carta dia. Oh, saya tahu dia yang untung selepas consolidate. Orang kata raya. Oh, itu dia 100%. Oh. 100% selepas consolidate. Itu Mak Haji, cuba tengok. Anak daripada ya Allah, apa 1000%. Ya Allah, sebab itulah ada alumni cakap 1920%. Masya Allah. Dia orang nak macam ni lah baru cepat kaya. Betul Haji. Tapi kalau boleh beli tu kaya. Kalau dia tahu macam ni, dia dah gadai rumah kawan dah, rumah jiran dah. Oh, dah keluar dah comfort. Okay Haji, pagi ni berdasarkan screener momentum alert rubber glove. Oh, JF Tech dah radar lagi dah. Ya. Itu sahabat saya tu. Oi, 419. Reversal dah untung dah dapat dah 10% juga. Oh, Haji dah sub bawah. Yelah, reversal saya masuk lah. Kita tengok. Kelas TTC, mana kelas TTC? Siapa yang nak daftar tu boleh contact hotline kan. Ramai tanya kelas TTC untuk alumni nak join. Oh ya Allah, Haji. Oh, tu dia. Gats naik lagi Ji. Gats pun gila jugalah. Dia buat bus je. Breakout lah. Masya Allah. Adalah tu sesuatu. Yang ni gila Haji. Ini sektor perabot yang dia buat kerja sendiri. Tak kisah apa sentimen. Relax je. Up and down. Tahu lah siapa dalam ni. Inari. Pada harga 20 sen hari ni dah. Oh, hari ni almost RM2 nak pecah dah. Nak all time high dah. Inari pun looking good. Apakah cubaan untuk breakout kembali? All the technology sector. Yes sir. Itulah Haji, kalau tengok banyaklah. So, banyak. Cuma masih awal untuk kita berkatakan pada pagi ini sebab we have to wait market stabil before kita buat sebarang keputusan. Dan kita tengah menunggu juga keputusan rasmi untuk siapakah bakal Presiden Amerika Syarikat. Right? Dan juga kita tahu minggu ni juga banyak katalis penting yang akan diumumkan, terutama bajet yang akan diumumkan pastinya akan memberi kesan terhadap pasaran. Jadi nasihat saya berhati-hati. Berhati-hati, ambil peluang yang ada. Dan berhati-hati. Jangan tak berhati-hati pula. Saham ni kita kena sentiasa berhati-hati. Okey, dia tak boleh nak sonok-sonok je lupa diri, tak boleh. Okey, kita kena sentiasa berhati-hati. Alright, tu saham jap saya nak tengok saham CATS masih terus Latitude CATS, Vivocom good way breakout, DNO breakout, Techfast kembali, JHL System, Pohuan, Chinhin. Okey, alhamdulillah itu saham-saham yang dalam radar. Breakout indeks 11 mata sekarang ni, cuma volume masih kecil baru 100 juta untuk sesi perdagangan pada pagi ni. Alright Wan, saya nak buat live Wan. Oh, live jual lagi? Saya nak jual live. Silakan Haji. Anak lah. Hari lagi Haji Raya mesti ada orang panas. Aku
Aku yang untung, kau yang panas. Anak lah. Tak hati aku nak tunjuk skrin nak jual ni kan. Aduh. Kan semalam 10 ditambah Iwan, dia naik lagi dah. Tu. Allahu Haji Raya. Tak dapat saham. Wan cuba tengok carta Bintai sikit Wan. Apa yang berlaku kat Bintai? Haji tengah share kan skrin? Okay, sila. Okay, alright. Ya Allah. Itulah kan, kadang-kadang kita nak untung lebih daripada mentor kita, tak boleh. Mentor always untung lagi banyak. Yelah, kita tak ambil kat sini sebab tak perasan, tak tahu. Saya dah perasan sebab dia dah keluar kau punya screener, reversal. Aku salah lah kat situ. Itulah Haji, fund limited, bukan juta-juta, belilah 2-3 counter. Bintai dah masuk. Sebab ini entry you kat situ kau letak ni dah bertukar. Semalam entry you semalam kat screen you 63. Ya, kalau kat sini kan, ini adalah dia punya kita boleh guna look back atau replay function dalam trading view. Ni saya tengok ni lah ni. Yang ni tu. Ni entry kan. So next target lah 67, 69. Sebab saya nampak 69 tu ada resistance yang kuat. Betul. Kan? Anyway dah naik 3 hari pun. Kan. Franken pula. Franken pula masuk dah. Betul ke hari ni? Dia ada volume juga. Nak juga dia tak nak ketinggalan. Itulah dia. HT Padu. Dia ada catalyst juga. Dia punya owner, dia TS Wong, dia jual HT Padu, beli balik MyG. Situ saya pun tertarik dengan news tu. Betul. Tapi dia masih ada pegangan lagi lah HT Padu. Dia dispose sikit but still looking good lah HT Padu. Itulah itu yang berlaku lah. Banyak lah tuan-tuan. Banyak. Apa sama kau pagi ni? Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Kita kena share lah momentum screener dalam ni. Tapi baru 8 minit. Kena tunggu dulu. Awal lagi. So sekali lagi ni tolong share program-program kita minggu ni kepada mereka. Sabtu ni saya difahamkan alumni yang bersama dengan Roslina akan buat kelas. Hari Ahad kita ada program, Sabtu juga program bersama saya. Tolong saya persebarkan program percuma yang saya anjurkan kepada mereka yang baru nak buat langkah pertama terlibat dalam dunia pelaburan saham. Alright, first step. Ini program free. Percuma. Kita buat Q&A, saya explain sikit macam mana you boleh terlibat. Alumni tak payahlah join, korang dah pandai dah. Lepas tu hari Ahad kita ada program bersama MY. InsyaAllah program tajaran Bursa Malaysia I. Alright. Dia protege, boleh daftar dah. Kita dah buka dan kelas pun dah, persediaan pun telah bermula. Hari Ahad kita ada kelas bersama MY, teknik mencari saham potensi. Kan macam ni MY rempit tangkona. Apakah teknik yang digunakan? InsyaAllah MY akan kongsi pada hari Ahad. Kelas percuma lagi. Jam 9.30 pagi, jam sehingga 12.30 tengah. Terima kasih kepada Bursa Malaysia I yang menaja program ini. Dan tempat terhad 3,000 sahaja. Jadi first come, siapa cepat masuk dia dapat masuk, kalau lambat masuk tak dapat masuk. Okey. Dan kita ada juga kelas trading the charts yang akan berlangsung pada 14 hingga 15 November. Right, bersama Kak Dibah kita pada 14. Dan insyaAllah ini pengumuman rasmi ni. Pengumuman insyaAllah tak rasmi ke tak rasmi. InsyaAllah kita akan lancarkan kembali. Kita akan lancarkan kembali buku technical analysis. InsyaAllah. Kita akan keluarkan kembali. Banyak membantu saya, Ji. Buku technical analysis. Kita doakan buku ini dapat dilancarkan semasa kelas trading the charts. Saya nak ambil buku tu tapi dekat bilik saya. Tak apalah. Ambil. Tak apa, kau ambil. Ni aku cakap dulu. Kau pergi ambil buku kau tu. Buku yang membantu you. Okey. Pun kita akan melancarkan semula. Mula buku dah 2 tahun tak ada dalam pasaran. Okey. Kita tengah kemas kini dan insya-Allah akan kembali ke pasaran dalam masa terdekat. Okey, cetakan pertama hanya 1,000 naskah sahaja. Okey. Ni buku ni dah dikeluarkan sebelum ni sebenarnya. Tapi Kak Dibah tengah adjust balik update sebab dia sentiasa berubah kan. Ada chart teknik tak berubah. Jadi kita insya-Allah akan lancarkan semula. Ini pun aku dah beritahu awal lah pula. Kan? Okey. Buku yang kita akan lancarkan semula dalam masa terdekat. Dan insya-Allah juga kita akan lancarkan buku Wall Street bersama Mukhlis. Banyak buku-buku nak lancar ni dalam masa terdekat ni. Untuk memberi manfaat pada orang di luar sana untuk terlibat dalam dunia pelaburan saham. Alright. Okay. Untuk hari Ahad alumni, untuk hari Ahad kelas hari Ahad lah saya akan share link tu hari ni.
please daftar. Untuk kelas hari Ahad alumni, tolong daftar dalam Telegram nanti. Kita akan berikan untuk kelas MY ni, you kena daftar dekat Telegram. Kita akan bagi dalam Telegram untuk you buat pendaftaran dan klik email yang you terima untuk you masuk pada sesi hari Ahad nanti. Okay. Untuk sesi hari Sabtu, dah share pun lah kan dekat Facebook. Okay. So alumni standby untuk link Telegram kita akan bagi pada malam pada hari ni. Kejap lagi hari ni kita akan bagi link tu. Alright, hanya untuk 3,000 penyertaan saja. Sebab Zoom kita limited to 3,000. Please make sure that you attend this class. It's free. Ada buku tu? Mana Wan? Saya lupa, saya dah bagi pinjam kat kawan. Alah. Tapi buku tu cover dia ada samurai. Betul. Ada 2 buku. Kita akan keluarkan balik insyaAllah 2 buku tersebut. Okay. Alright, itu saja dari kita. Rajab, apa berlaku kat market? Apa yang berlaku sementara kita 12 mata saham-saham yang paling aktif didagangkan 13 mata sekarang. Wah, bursa pun ikut langkah pasaran global. Apakah kembali ke 1,500? MPI teknologi blue chip stock menguasai pasaran. JF Tech, tahniahlah JF Tech. 426 16 sen, 4%. Unisem, tahniah juga kepada pemegang saham Unisem breakout. Alright, G-Tronic juga kembali, Kretek juga kembali. Masya Allah, semua saham-saham teknologi aktif didagangkan di UWC, aktif didagangkan di Bursa Malaysia. Alright, ada gambar buku tu? Wah, kau memang nak bakar bakar lain mana gambar buku tu? Wah, ada satu lagi. Kita ada kenali asas scanner. Buku ni lah saya beli since 2017. Masih relevan. Mana tak relevan? Buku ilmu sama je. Yang tak relevan kita sebab tak buat homework. Allah Akbar. Okey tuan-tuan. Ini salah satu buku yang akan dilancarkan dalam masa terdekat nanti. Dan tunggulah hadiah daripada Kak Diba. Saya Kak Diba nak bagi hadiah macam-macam kepada yang join kelas trading charts pada minggu ni. Okey. Alright. Okay guys, terima kasih banyak kepada anda semua yang bersama kita pada hari ini, hampir 2,000 orang. Harap terus bantu saya share, bantu saya sebarkan ilmu manfaat ini. Kita nak jadi seorang pelabur yang bijak, pelabur yang bertakwa, bukan pelabur yang beremosi, bukan pelabur yang menjadi seorang ahli judi dalam dunia pelaburan. Dan kadang hari ini yang penuh dengan cabaran, kita perlu memanfaatkan ilmu yang kita pelajari. Alright, supaya kita tahu memilih pelaburan yang betul, sah dan patuh syariah. Lebih lagi hari ini kita lihat ramai yang berada dalam kesukaran. Jangan tergesa-gesa melabur. Lengkapkan diri dengan ilmu dahulu sebelum anda melibatkan diri dalam apa jua bentuk pelaburan saham atau pelaburan-pelaburan yang ada di luar sana. Dan kepada mereka yang ingin hadir program di Pulau Pinang, warga Pulau Pinang, usahawan-usahawan Pulau Pinang, saya sedang menunggu keputusan daripada pihak penganjur kerana PKPB telah pun dilaksanakan di sebahagian kawasan Pulau Pinang. Jadi kita sedang menunggu perubahan lokasi ataupun apakah akan berlakunya penangguhan. Pihak penganjur akan maklumkan kepada mereka yang telah mendaftarkan diri kerana program itulah program anjuran bersama Asrama Akademi, tapi pihak penganjur ni adalah apa nama penganjurnya nama penganjurnya adalah ni dia, Majlis Pembangunan Bumi Putera Pulau Pinang. Alright, so Majlis Pembangunan Bumi Putera Pulau Pinang, anjuran mereka, jadi mereka pun sedang menyusun semula apabila kerajaan mengumumkan PKPB dilaksanakan di sebahagian kawasan Pulau Pinang. Jadi kita sedang menunggu lokasi yang baru ataupun tarikh yang akan diumumkan kemudian. Jadi kepada mereka telah mendaftar, mereka akan hubungi anda, right, di Pulau Pinang pada 11 hari bulan 11 nanti insyaAllah. Okay guys, terima kasih banyak kepada semua yang bersama kita. Kita doakan mereka semua dilimpahi rezeki yang luas. Jangan terlalu teruja. See money, take money, no problem. Okay, sebab pasaran masih volatile dan pastinya kita sedang menantikan yang lebih penting, katalis yang akan diumumkan besok selepas solat Jumaat, pembentangan bajet tahun 2021. Alright, itu satu katalis yang besar yang perlu kita lihat untuk kita lihat ke mana ke arah tuju pasaran kita. So far so good, looking good, pasaran akan stabil. Moga semua anda dilimpahi rezeki yang luar dan dunia pelaburan saham dijauhi daripada rugi yang sia-sia. Alright, insyaAllah alumni kita jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Malam ni saya cuba bawakan sembang saham.
Cuma malam ni mungkin saya nak bawa sembang saham topik Q&A. Saya nak tengok sebab banyak persoalan-persoalan yang tak terjawab lah, yang mungkin saya boleh bantu untuk menjawab segala persoalan anda yang baru terlibat dunia pelaburan saham. Nanti saya akan maklumkan sama ada saya bawakan melalui Facebook Live atau mungkin saya nak bawakan melalui Zoom. So tunggu pengumuman yang kita akan buat pada petang nanti, insyaAllah. Sekali lagi, saya doakan kaya berjaya dunia akhirat, dipermudah segala urusan anda. Alright, dan banyakkan sedekah. Zakat jangan lupa, sedekah jangan lupa. Moga terus kita dilimai rezeki yang luas, insyaAllah. Terima kasih Wan, terima kasih kerana bersama dengan saya pada pagi ini. Terima kasih kepada semua yang bersama kita, yang komen, yang like, yang share. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat berdagang. Selamat, mudah, patuh, syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Selamat, mudah, patuh, syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Labursaham.com. Labursaham.